Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadow Channel pada malam ni. Shadow harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright geng bayang semua, pada hari ni Shadow akan kongsikan dengan korang kisah dekat satu tempat ni. Yes, tempat ni berlaku di kampung Shadows, iaitu Taiping, Perak. Dan Shadows juga ingin berterima kasih kepada salah satu subscriber Shadows kerana bagi idea kisah pada hari ni. Sebab apa? Shadows tak terfikir pun tempat ni ada kisah-kisah dia macam ni tau. Saya selalu fikir kat Taiping ni pot-pot sekian-sekian lah kat perkampungan ni ke, bandar ni ke, tapi terlupa dekat satu tempat ni. Subscriber Shadows yang bernama Nosh Zainuddin, terima kasih banyak-banyak atas cadangan dan juga idea untuk mendapat kisah pada hari ini. So kisah ni berlaku dekat tempat yang dinamakan Burmese Pool ataupun kolam renang batu besar, dan macam-macam nama lagi lah yang diberikan. So kalau korang nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan, so Shadows pun tak nak cakap banyak lagi. So tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan kisah seram pada malam ni. Tapi sebelum tu, macam biasa, kita roll intro dulu. Piu. Kepada geng bayang semua yang berasal daripada Taiping macam Shadows ni, tempat beriadah, tempat untuk piknik, tempat untuk memancing dan macam-macam lagi lah. Tempat ni yang diberi nama Burmese Pool ataupun kolam renang batu besar, ataupun orang tempatan panggil batu hampa. Salah sebut man, lama tak balik kan, gitu man. Alright, so Burmese Pool ni memang tempat ataupun area rekreasi lah, yang mana ramai, especially orang-orang Taiping akan pergi ke situ time weekend ke, ataupun bila-bila masa lah yang mana ada masa terluang, akan lepak kat situ, bermandi sungai dan macam-macam lagi lah. Shadows, sepanjang Shadows ada dekat Taiping dulu pun, memang Shadows pernah pergi tempat tu. Tempat tu memang best, air dia sejuk, tak payah cerita lah man. Okay, and tempat dekat Burmese Pool ni dia ada lokasi-lokasi tau. Dia ada satu tempat kat bahagian bawah, bahagian tengah, bahagian atas, macam-macam tempat lah. Tapi memang best lah tempat tu. Kalau siapa yang antara korang yang pergi ke Taiping, korang kena pergi melawat Burmese Pool. Memang tempat yang best untuk piknik dan bermandi sungai. Alright, so Shadows tak nak cerita banyak sangat pasal tempat tu, tapi Shadows lebih nak berkongsikan pengalaman ataupun insiden-insiden misteri yang berlaku dekat Burmese Pool ni. So bila Shadows dapat cadangan untuk buat kisah dekat Burmese Pool ni, Shadows jarang dengar kisah-kisah misteri yang berlaku kat situ tau. So end up Shadows terpaksa call salah satu member Shadows dekat Taiping, and member Shadows pula call pakcik dia, pakcik dia pun share pun, sampai dia pun share dekat Shadows lah pengalaman ataupun kisah seram pada malam ni. Dia ada lebih kurang macam 3 kisah macam tu lah, tapi Shadows tak break benda tu. Shadows akan teruskan sambung kisah dia. Alright, di mana Shadows akan kongsikan pengalaman-pengalaman mereka yang berada dekat sana, berekreasi dekat sana, dan mengalami insiden-insiden yang misteri dan juga pelik. And Shadows tak tahulah sama ada korang pernah dengar tak satu makhluk ni. Nanti Shadows akan kongsikan. Kalau dapat korang pernah dengar lah benda ni kan, memang dahsyat lah. Sebab selalunya kita dah biasa dengan satu nama yang diberikan kepada entiti ni, tapi bukan yang lagi satu tu lah. So, nampak Shadows dah merepek ni. So pengalaman yang pertama lah yang Shadows nak kongsikan dalam kisah pada hari ni berlaku kepada Razif. Razif ni salah satu budak Taiping, senang cerita macam tu lah. So macam biasa Razif ni akan pergi beriadah, dekat Burmese Pool ni bersama rakan-rakannya. Macam biasalah, mandi sungai semua benda tu. And diorang memang dah tahu dah tempat tu ibarat macam orang kata taman permainan bagi diorang lah. Kalau diorang rasa boring main dekat belah bawah, diorang akan main belah tengah. Bila rasa boring main belah tengah, diorang akan main dekat air terjun semua benda tu. So nak dijadikan cerita, pada satu hari ni di mana si Razif dan rakan-rakan dia pergilah bermandi dekat kawasan Burmese Pool ataupun Sungai Burmese. Shadows panggil Sungai Burmese lah, dah terbiasa sebenarnya panggil Sungai Burmese. Di mana diorang ni selalunya kalau diorang nak mandi sungai tu semua, diorang akan mandi time time weekend macam tu kan. Time tu diorang akan pergi seawal pagi sampailah dalam pukul 5, pukul 6 macam tu tau. Kali ni berbeza sikit. So kalau diikutkan plan diorang sebenarnya bukan untuk bermandi sungai pada hari tu tau. Diorang just nak chill dekat rumah, lepak-lepak semua benda tu. Dan tiba-tiba diorang terasa macam hari cuaca pada time tu pun memang panas. Okay, so diorang decide untuk
nak mandi sungai lah. And sungai mana lagi kalau bukan Sungai Bermis lah. So si Razif ni pun call lah rakan-rakan dia semua untuk mandi sungai. Tapi salah satu rakan si Razif ni yang bernama Pijol ni dia bagi tahu si Razif, weh Mat, sekarang dah dekat 4.30 Mat. By the time kita kayuh basikal pergi dekat tempat tu dah sesilap pukul 5 lebih tu dah lah macam lambat sangat. And then plus nak enjoy apanya kalau katalah kita nak mandi air sungai ke apa ke, mungkin dalam setengah jam, 20 minit ke ataupun sejam lah, paling max sejam lah. Sebab apa-apa hal sebelum senja kena cari tempat tu. Namun bagi Razif dia kata, alah chill lah, confirm ramai lagi orang-orang yang pergi kat sana semua. Tapi apa yang diorang lupa is that hari yang diorang pergi tu hari macam orang kata walaupun weekend, tapi minggu tu bukan minggu cuti sekolah ke, perayaan ke, di mana semua orang yang dari KL balik Taiping semua benda tak ada tau. So bila diorang pergi ke Sungai Bermis time tu, tak ramai orang kat situ tau. Ada, boleh kira dengan jari lah berapa orang dekat area situ tau. And kebanyakannya orang-orang muda lah, sekadar lepak, ada yang nak mancing semua benda tu. So si Razif cakap, daripada kita mandi dekat bawah ni still ada orang, apa kata kita mandi dekat level tengah. Level tengah dia sebab saya nak bagi background sikit lah pasal Sungai Bermis. So Sungai Bermis ni dia ada banyak batu-batu besar tau. Okay, sebab tu lah dipanggil kolam renang batu besar. Sebab apa? Dia banyak area-area batu besar di mana ada pot-pot macam takungan air macam tu lah, tapi taklah dalam mana, tahu tak? So si Razif ni plan untuk pergi mandi kat bahagian tengah, bukan dekat area air terjun lah. So mandi dekat situ memang tak ramai orang lah, siap ada natural slide semua bagai kan, memang seronok lah cerita dia. So Razif dengan rakan-rakan dia semua pergilah decide untuk fine, pergi dekat tempat tengah tu, and diorang nak bermandi-manda lah dekat sana. So everything macam biasa tau, tak ada apa yang misteri, tak ada apa yang pelik, tak terlintas langsung dalam otak diorang tau. So si Razif ni dengan rakan-rakan dia sambil berenang, chill, lepak semua kan. So tengah diorang syok berenang, barulah si Pijol ni yang tengah lepak kat tepi perasan yang kawasan sekeliling dah makin malap tau, dah tak berapa cerah macam time diorang sampai tadi tau. So si Pijol cakap, weh, aku rasa ni dah dekat pukul 7 ni, better kita caw lah, dah lambat sangat ni, tak manis ni, kita dalam hutan ni. So si Razif dengan rakan-rakan yang lain, alah chill lah, lagi 5 minit ke 10 minit ke, apa risau, bukan ada apa-apa pun. So si Pijol lagi rasa tak tenang lah, dia macam gelisah tau. Tapi end up, yalah, disebabkan orang kata undian majority kan. So si Pijol ni nak tak nak terpaksa layan lah, terpaksa tunggulah sampai diorang semua selesai. So si Razif dan juga rakan-rakan diorang semua tengah mandi best-best tau, tengah syok-syok kan. And dia ada satu part dekat bahagian sungai tu di mana tempat dia tak ada nak kata dalam mana, tapi cukup dalam untuk nak buat selam ke, nak lompat ke apa macam tu lah. So diorang pun melompat, berenang, everything all. Sampailah satu momen ni, Razif tengah berenang kat area situ, tiba-tiba dia terasa seolah-olah ada sesuatu yang tarik kaki dia. Dia bukan tarik yang macam nak melemaskan ke apa, tapi sekadar tarik, orang kata tarik manja lah macam tu, tarik manja macam tu. So si Razif panik lah, fikir dia tanyalah kawan-kawan dia lain, kok ada yang selam ke nak tarik kaki, tak manis amat kan, terkejut oi. So yang lain pun cakap mana ada tarik kaki. Dan tiba-tiba salah seorang daripada rakan si Razif ni, diorang ada 5 orang macam tu. So salah seorang rakan si Razif ni pun cakap benda sama, seolah-olah apa yang dia rasa kat kakinya ada sesuatu yang macam berenang dekat kaki dia and macam sentuh kaki dia tau. Dan yang lain semua dah start fikir lain dah. Tapi si Razif cakap, alah mungkin ikan kot ke apa. Dan kawan si Razif ni cakap, weh Mat, kalau kata ikan, besar weh ikan tu. Sebab memang rasa macam seolah-olah badan yang melalui kaki. Macam tu Mat. So Razif time tu dia macam still percaya yang ini tak ada kena-mengena dengan entiti, sebab tak terlintas langsung dalam otak dia. So Razif fikir memang kemungkinan besar ikan yang berenang. Diorang pun macam biasa, lepas si Razif dah pujuk diorang semua, diorang pun still sambung mandi. Si Pijol dari tepi still menjerit-jerit suruh diorang keluar, dah lewat everything on. Diorang ni still berdegil tau. Tapi yelah, orang kata darah muda kan, especially kalau mandi sungai macam tu, memang susah lah kau nak keluar kan. Tapi sampailah satu momen di mana kali ni si Razif mengalami pengalaman yang amat menakutkan tau. Menakutkan dari segi apa? Sebab time dia tengah berenang tu, tiba-tiba kali ni kaki dia ditarik, tapi bukan ditarik manja lagi tau, ditarik ke dalam sungai tu tau. Dan memang literally dia masuk dalam lah. So yang lain semua ingat yang si Razif ni main-main. Dan Pijol time tu dia dah berdiri dekat tebing-tebing sungai tu, and start menjerit dekat rakan-rakan dia, weh turun, selam, cari si Razif, dah lama sangat dekat dalam tu. Dan diorang pun semua start lah selam. Tapi macam biasa air sungai kan, air sungai
Kau buka mata sekalipun sebab pasir dengan lumpur ke apa, memang kau tak nampak sangat lah kan. So diorang pun start lah mencari si Razif ni. Cari. Akhirnya diorang terjumpa dan tarik dia bawa naik tau. Member time tu dah pingsan dah. Diorang semua dah panik. So diorang pun keluarkan si Razif ni, pergi kat tebing and start pump lah dada dia. Dah risaulah kok member lemas ke apa. Kalau dia GG ke apa, dah satu hal lah, dah satu kes lah. So diorang tekan dada dia. Nasib baik member sempat muntah air balik and start bernafas macam biasa lah. Terus Razif bangun time tu and cakap, weh, ambil semua barang, kita caw dari sini sekarang juga. Dan diorang semua jam lah, tak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku kepada si Razif. So diorang pun tanya si Razif, kenapa kau panik semacam ni? Dan Razif pun cakap, aku tak nak cerita benda ni sekarang. Apa kata kita keluar dari tempat ni dulu dan nanti baru aku cerita. So diorang pun beredar lah daripada kawasan Sungai Bermis tu, sampailah dekat kawasan Lake Garden. Semua benda tu time tu dah dekat pukul 8 malam lah. Okay? So sampai kat kawasan Lake Garden, ada satu pot lepak kat area situ. So diorang pun pergilah minum-minum dulu, chill dulu kan, and nak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku kepada si Razif. So si Razif pun ceritakan apa yang berlaku, yang membuatkan kesemua mereka dah tak nak pergi bermandi dekat Sungai Bermis tau. So mengikut apa yang dikisahkan oleh si Razif ni, apabila dia ditarik ke dalam sungai, pada awalnya si Razif ni tak nampak apa-apa tau. Macam Shadow cakap, dalam sungai tu berdebu semua, berpasir everything. So dia macam tak nampak apa-apa lah. Memang kau nampak jarak dekat dia lah macam tu kan. So si Razif cuba nak naikkan diri dia, but for some reason dia rasa seolah-olah kaki dia dah sangkut dekat bawah tau. So dia try push nak menjerit. Tak boleh, kalau kau menjerit dalam tu air masuk lagi parah mat. Tapi si Razif dah start panik. Sebab apa, dia dah rasa dia dah lama sangat dalam air tu, and dia dah start macam tak boleh bernafas dah kan. So si Razif punya panik, cubalah push diri dia sedaya upaya. Sampailah satu momen di mana si Razif ni ternampak satu makhluk yang dia sendiri tak boleh nak ceritakan rupa makhluk tu tau. Sebab apa, dikatakan muka makhluk tu macam orang kata berlendir macam tu, bermata macam orang kata mata nak terkeluar macam jelly macam tu lah, macam agak-agak macam tu, dan dengan telinga capang berwarna brown kegelapan macam tu lah. Tapi tak ada berambut ke apa, tapi memang dia nampak wajah yang amat mengerikan. So bila Razif nampak tu, dia automatically menjerit dalam air, and apabila dia menjerit dalam air, automatically air masuk ke dalam badan dia everything all, and member dah start panik lah. And time tu lah, nasib baik lah member-member yang lain tarik dia keluar daripada sungai tu. So apabila selesainya Razif menceritakan benda tu, pada awalnya rakan-rakannya yang lain tak percaya tau. Namun Pijol terus cakap, aku dah cakap time senja-senja ni keluar dari tempat tu. Sebab apa, aku pernah dengar banyak kisah-kisah yang menyeramkan dekat tempat tu. And then plus korang takkan tak tahu tempat tu kan hutan. So memang boleh expect benda tu kan, tu tempat dia kan. So end up lepas tu diorang pun fikir balik, and diorang pun, and then kan salah seorang kawan Razif ni pun terasa macam ada benda yang lalu ataupun grab kaki dia kan. So automatically member dia yang lagi seorang tu dah rasa macam itu boleh jadi aku tu yang kena tarik dalam air macam tu kan. So end up lepas insiden tu, lepas pengalaman yang menyeramkan dan juga pengalaman yang misteri yang berlaku kepada Razif dan juga rakan-rakannya, diorang memang dah jarang pergi mandi dekat Sungai Bermis tu. Ada, bukan nak kata completely tak pergi dah, tapi diorang pergi bila time-time yang orang kata ramai orang, and memang cuaca cerah and everything all, and bukan time senja lah. Sebab apa, tak nak insiden yang sama berlaku ke atas diri mereka. Alright game semua. So kisah yang kedua ni yang Shadows bakal kongsikan adalah kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh dua sahabat, di mana mereka macam biasa pergi dekat Sungai Bermis, tapi bukan untuk bermandi manda, sekadar macam nak memancing macam tu. Dan Shadows still jam juga kalau buat memancing kat situ, sebab bagi Shadows ikan kat situ bukan nak kata ikan besar-besar ke apa kan, tapi ialah diorang still
cubalah nasib kokok ada ikan besar ke apa kan. So dua rakan ni, seorang bernama Remy, seorang bernama Kenny. Diorang ni berbangsa Cina lah. Diorang akan meluangkan masa diorang dekat area situ, especially dekat pot-pot yang bukan dekat bawah-bawah lah, dekat atas-atas tu kan, di mana diorang akan pacak diorang punya pancing tu, and sambil tu memancing lah. Tapi most of the time aktiviti fokusnya bukan memancing, sekadar lepak dan membuang masa macam tu lah. Membuang masa macam salah pula, macam jahat pula kan. Meluangkan masa bersama lah, dengan apa, sembang-sembang, chill semua benda tu lah. Benda ni berlaku kepada si Remy dan juga si Kenny ni, di mana mereka macam biasa, walaupun itu adalah aktiviti yang selalu dilakukan, tapi kali ni berlaku satu insiden yang menyeramkan kepada Remy dan juga Kenny, di mana diorang pacak pancing diorang, and diorang pasang kursi, bukan nak kata kursi malas lah, kursi camping tu, saya dah lupa nama dia, tapi kursi camping tu adalah air kopi lah, air mineral lah, semua benda, and sambil tu bersantai dengar muzik. And ni kisah ni berlaku zaman dulu-dulu lah. So adalah portable radio lah dengan antena panjang tu kan, pasang letak kat tepi, sambil tu layan lagu-lagu klasik, semua benda tu lah. Diorang ni dah biasa memancing kat area situ tau. Tak pernah diorang experience benda-benda yang misteri ataupun paranormal ke apa lah kan. Tapi pada malam tu, sebab apa, diorang ni jenis yang suka berada dekat area tu lepas maghrib, dekat malam macam tu. Dan sebab apa, bagi diorang memberikan satu ketenangan kepada diorang tu bila dengar bunyi air sungai pada waktu malam. So diorang pun lepak-lepak, chill macam biasa, sampailah satu momen ni di mana pancing si Kenny, tak silap Shadow, pancing si Kenny ni macam seolah-olah terkena tangkap pula, terkena gigitan ikan lah. Gigitan ikan, Mak Shadows tak pandai lah term orang mancing ni kan, tapi terkena lah. So bila dia nampak benda tu bergoyang-goyang, apa lagi Kenny dengan Remy ni excited lah, cubalah nak tarik pancing tu, tarik. Bila diorang tarik, diorang tak jumpa apa-apa. Macam aku bajetkan ada ikan, tapi ni tak ada ikan, apa yang tarik benda ni? So diorang pun pacak benda tu balik and duduk santai sambil bersembang-sembang lah. So again, kali ni berlaku kepada si Remy pula, pancing dia pula yang bergerak-gerak. So Remy fikir, mungkin kau tak bernasib baik, aku bernasib baik. So again, diorang tarik benda tu, dan sekali lagi tak ada juga ikan kelihatan ataupun tersangkut dekat pancing tu. And pada ketika itu, Remy dan juga Kenny berasa pelik. Kenapa pancing diorang ni bergerak-gerak, bergerak-gerak kan, bergegar semua benda tu, tapi tak ada, orang kata tak ada ikan lah. Tak ada ikan. Diorang fikir mungkin terkena batu ke, ataupun mungkin terkena something lah kan, dengan apa, arus air sungai tu. So fikir macam tu lah. So again, si Remy pacak pancing dia and duduk sembang semua benda lah. And time diorang tengah rancak sembang, dan di sipi mata si Kenny ni, Kenny nampak di seberang sungai seolah-olah ada seseorang yang berdiri dekat situ tau, berdiri dan macam memerhatikan diorang tau. And Kenny lepas tu, time dia nampak benda tu dekat sisi mata dia, sambil dia sembang dengan Remy, si Remy terus pandang ke arah tu tau. Tapi bila dia pandang ke arah tu, tak nampak apa-apa. Biasalah, kawasan gelap kan, kau nak nampak apa kan. So diorang ni bawa torchlight everything all, and si Kenny ni nyala dekat area situ, nak cari kot ada orang lain ke apa ke kan. Again, sama kes macam story yang first saya kongsikan tadi, tak terlintas langsung dalam otak diorang mungkin ada hantu ke apalah. Memang diorang tak terfikir langsung benda tu. Yang diorang fikir hanyalah nak enjoy nature dekat tempat tu. So Kenny suluh tak nampak apa-apa tau. So Remy pun tanya kepada si Kenny, kau cari apa kat area situ kan? Dan Kenny cakap, jap, aku tak tahu nak cakap kat kau benda ni ke ataupun tak kan, sebab takut kau risau. Dan Remy cakap, kau dah buat benda yang macam membuat aku risau, baik kau bagi tahu aku je apa benda yang kau tengah cari kan. Dan Kenny pun cakap, tak ada, aku rasa aku nampak macam ada orang dekat seberang sungai tu. Dan Remy berasa pelik, sebab apa, kalau nak kata seberang sungai tu, dia hutan tau. So takkan ada orang dekat hutan tu tau. So Kenny pun cakap, apa pula tak mungkin, tempat ni, kalau sungai ni kita boleh melintas pergi seberang, takkanlah orang tak boleh melintas. Aku risau kau perompak ke apa kan. And Remy pun bagi tahu, kau chill lah Mat, janganlah fikir sampai perompak Mat. Kita dah berapa lama kita dah pancing kat sini kan. Even orang-orang yang mana selalu dekat area sini pun dah kenal kita lah kan. Jarang tempat ni ada perompak. So Kenny pun balas balik, jangan confident sangat lah kan. Kita tak tahu bila nasib ataupun hari kita bakal kena benda-benda macam tu. So tengah diorang duk berbeta semua benda tu,
time tu lah diorang dengar seperti ada sesuatu macam batuk ataupun macam apa orang kata, dia bukan macam berdengkur tapi macam suara yang nyaring macam tu lah, tapi bukan sampai level kuat macam tu tau. So apabila si Remy dan juga si Kenny dengar suara tu, diorang terus pandang ke arah yang sama di mana si Kenny tadi suluh lampu tau. So bila diorang tengah fokus pandang dekat tempat tu kan, tengah fokus pancing diorang berdua ni again bergegar-gegar tau, and seolah-olah macam dapat ikan lah. Terus Remy dengan Kenny ni hilang fokus dekat hutan tu and terus pergi dekat pancing diorang kan, sebab nak tangkap ambuan diorang kan, punya lama diorang tunggu tak ada ikan kan. So bila diorang berdua ni cuba tarik pancing diorang and punya tarik dia macam apa hal susah sangat nak reel in tali apa benang tu kan, benang dawai tu ke apa benda lah. Aduh, pancing ni susah betul. So cubalah nak tarik benda tu, tapi bila dia nak pusing benda tu macam tak boleh tau. So dia punya struggle dan Kenny macam rasa tak sedap hati tau. Kenny terus ambil lampu suluh dia and menyala ke seberang sungai tu. And apabila dia menyala kat seberang sungai tu dia ada satu batu dekat situ tau. And apa yang pelik, dia nampak tali pancing dia dipegang oleh satu makhluk yang berdiri di atas batu tu, pegang macam tu, tapi dia tak nampak dengan jelas bentuk wajah makhluk tu tau. Apa yang dia nampak seperti macam makhluk tu berumpai macam tu, and dia nampak senyuman yang bergigi macam tu, dan dengan gigi tajam ke taring, yang lebih kurang macam tu lah deskripsi yang diberikan, tapi cukup untuk menakutkan si Remy dan juga si Kenny. Diorang time tu diorang tengah pegang pancing diorang tu, tengah pegang sambil nampak benda tu. Kenny tengah pegang satu tangan tengah pegang batang pancing tu, satu lagi tengah suluh man. So kau bayangkan member tengah Kenny bergegar-gegar lampu suluh dia, sebab yelah dah panik. And si Remy tu pula tengah pandang benda yang sama. Terus automatically diorang lepaskan pancing diorang, terus cabut daripada tempat tu, berlari lah dengan lintang pukang yang turun bukit semua bagai kan. Time tu tak fikir apa lah, dengan lampu suluh ke hulu ke hilir kan. Tak apa Shadow tengah bercakap ni kan, reda man kan, lampu suluh ke sana ke sini semua kan. Diorang reda, kalau jatuh lah cerita dia. Sampailah dekat bahagian bawah, diorang terus naik motor dan keluar daripada tempat tu. Bila diorang sampai ke rumah diorang pun bincang ataupun cuba nak rungkaikan apa yang sebenarnya telah berlaku dekat situ. Diorang macam jam tau, tak boleh nak cakap ataupun nak apa orang kata explain apa sebenarnya yang berlaku dan makhluk apa yang berada di atas batu tersebut tau. So pada keesokan harinya, apabila diorang pergi dekat tempat di mana diorang pacak pancing diorang, kali ni dengan rakan-rakan diorang yang lebih ramai lah, apa yang mengejutkan diorang is that batang pancing diorang tu kan semua berterabur and dalam keadaan patah tau, macam seolah-olah ada orang yang telah patahkan pancing diorang. And segala barang perabot diorang kan, diorang punya kursi piknik lah apa semua benda tu, semuanya berterabur seolah-olah di-attack ataupun dirosakkan oleh binatang yang buas tau. Si Remy dan juga si Kenny ni syak kemungkinan besar makhluk yang diorang nampak semalam marah ke apa and attack barang-barang diorang tau. Sementara rakan-rakan diorang yang lain semua fikir memang apa binatang buas ke apalah yang attack, sebab semalaman dekat area situ kan. So mungkin dah kena gelandar dengan monyet ke apa kan. Tapi si Remy dan Kenny tahu kemungkinan besar memang bukan angkara binatang ke apa, tapi makhluk yang berada dekat sungai Bermis tu. Dan sejak insiden tu berlaku dekat si Remy dan juga si Kenny, diorang dah tak pancing dekat area situ dah. Diorang dah cari pot lain dan diorang pergi Kuala Sepetang pula. Memang kampung nelayan pun, so memang dapatlah banyak habuan lagi elok daripada tempat yang diorang memancing ni, yang kadang-kadang tak dapat apa-apa. Diorang terus memancing kat area situ and dah jarang sekali pergi menapak dekat sungai Bermis selepas insiden yang menyeramkan berlaku kepada mereka berdua. Alright, so kisah yang terakhir ni merupakan satu kisah yang simple, pendek dan juga tak adalah panjang mana lah. Okay, simple dan pendek lah. Okay, tapi ia menimbulkan satu misteri tau. Sebab apa? Macam saya dah cakap tadi, selalunya kita kenal makhluk ni ataupun entiti ni dengan nama Nenek Kebayan tau. Tapi kita jarang dengar Tok Kebayan. Tapi dalam kisah yang Shadows kongsikan, yang dikongsikan kepada Shadows juga, dikatakan ada penampakan Tok Kebayan tau. Tok Kebayan mat. Alright, so cerita dia simple lah. Tak lama pun kisah ni berlaku kepada geng-geng yang piknik dekat tempat tu. Time tu dah dekat nak senja and diorang tengah packing nak balik lah. Alright, memang dah on the way balik. Tak ada macam insiden yang dua sebelum ni di mana diorang lepak kat situ lama semua benda. So diorang ni dah memang on the way balik. Alright, and kawasan dekat situ
mana diorang piknik tu dah tak ada orang dah, tinggal mereka saja. So tengah kemas everything, orang dah nak gerak dah. And apabila diorang nak keluar, so yang tempat sama juga dekat tempat sungai belah tengah tu, diorang kena keluar masuk macam bukan hutan tebalang, hutan sikit-sikit je pun, nak kena keluar semak-semak semua benda tu kan. So tengah diorang nak keluar daripada situ, tiba-tiba ternampak seorang pakcik yang berjalan bertongkat macam, kau tahu tongkat-tongkat klasik macam tu, yang tinggi-tinggi semua benda kan, dengan apa berpakaian macam hoodie, macam hoodie Shadows kan, tapi bukan macam ni lah, macam hoodie panjang macam tu lah. Alright, deskripsi dia agak pelik apabila member Shadows ni kongsi kan. So pakcik tu, apabila diorang ni semua nak keluar, geng-geng camp yang ataupun piknik ni nak keluar dari tempat tu, diorang nampak pakcik tu, pada awalnya memang diorang terkejut lah. And pakcik tu macam, kau hajar sangat kan, contohlah lebih kurang macam tu lah, sebab semua terkejut kan. So diorang terkejut sebab apa? Pakcik tu membongkok satu dengan tongkat dia yang nampak pelik gila, and pakaian dia yang nampak terlalu abnormal untuk orang biasa macam kita manusia pakai tau. Lebih kurang macam tu lah. Macam contoh lah, kalau kita nampak even though lah pakaian-pakaian yang memang luar biasa, kita tahu manusia yang pakai, tapi for some reason bila diorang nampak pakcik ni pakai baju tu, nampak pelik bagi diorang tau. So diorang pun macam terkejut lah nampak pakcik tu berjalan dekat situ. And time diorang keluar, pakcik tu pun pandang dekat mereka-mereka ni yang tengah piknik kat situ. And pakcik tu just tanya simple question, baru nak balik ke nak? Dah lewat ni, berjaga-jaga, jangan lambat sangat, nanti ada benda ikut tumpang balik. Pakcik pun cakap benda macam tu, memang risau kan. Kalau Shadows pun risau kan. So diorang pun pelik lah dengan kelibat pakcik yang ada dekat situ tau. Dia kata, kita orang memang dah nak balik lah cik, sebab dah lewat sangat ni. Tak elok juga lah, kita dalam hutan dengan air sungai semua, tak manis lah, kita bukan piknik ke apa kan. So diorang pun lepas dah pandang pakcik tu, diorang pun keluar lah macam biasa, turun bukit everything, lintas jambatan semua, and pergi dekat kereta diorang. And apa yang misteri ataupun boleh katakan menyeramkan juga, dekat area parking tu ada tandas, ada tempat jual-jual barang macam tu semua benda tu. Salah seorang daripada geng-geng yang piknik dekat situ nampak kelibat pakcik tu berada dekat salah satu macam tembok macam tu, macam tersorok sambil memerhatikan diorang semua tau. And member seorang ni yang daripada grup tadi tu tepuk lah yang lain, kau nampak tu. And diorang semua pandang kat tembok tu, and nampak kelibat pakcik yang sama berada dekat situ tau. So diorang jam, macam mana pakcik yang ada dekat atas bukit tadi tu boleh berada dekat tempat bawah ni, tempat parking kereta ni dengan begitu pantas. Melainkan dia ada water jet tu race sampai ke bawah, sampai dulu, tu different story amat. Tapi which obviously bukanlah cerita dia kan. So diorang cepat-cepat masuk kereta, diorang reverse, and bila diorang nak keluar, diorang pandanglah sekali lagi sama ada pakcik tu ada kat situ ke tak. And apa yang mengejutkan is that pakcik tu tak ada kat situ dah pun. And on the way keluar, dia macam ada seleko sikit. Sekali lagi diorang nampak pakcik tu berdiri dekat tepi jalan, hanya memerhatikan kereta diorang lalu, dan macam tak apa-apa, just berdiri kat situ. And diorang semua perasan dan nampak pakcik tu berdiri dekat situ tau. Terus diorang ni semua dah start baca doa, baca segala surah petikan Al-Quran semua, sebab diorang tahu tak normal untuk seorang pakcik yang membongkok macam tu berjalan dengan begitu laju sampai boleh katakan 3 area berada dekat tempat yang sama, and just berdiri dan pandang diorang macam tu je, macam tak ada perasaan, macam tak ada apa-apa. So tak tahulah sama ada itu adalah manusia ataupun apa yang diorang grup ni gelarkan sebagai tok kebayan. Benda-benda macam ni boleh berlaku dekat mana-mana sekalipun, dia tak semestinya dekat sungai ke apa kan. Kita kadang-kadang jalan dekat tempat biasa pun boleh terserempak dengan benda-benda macam ni. Tapi ialah pesanan buat Shadows kepada korang semua yang nak beriadah dekat tempat-tempat yang bersungai, masuk hutan, semua benda tu, make sure korang baca doa pelindung, jaga adab lah dekat tempat-tempat macam ni tau. Kadang-kadang kita tak tahu, bila kita terlalu nak have fun, terlalu nak bergembira, kita lupa adab dekat tempat tu, kita startlah menjerit, cakap benda-benda yang tak patut, yang akan kira macam mengganggu lah alam-alam ni yang dekat sana tau. So in the end, jangan risau. Yes, ramai antara kita yang suka bermandi sungai dan semua benda tu, melakukan aktiviti-aktiviti yang dalam hutan. Bukan nak kata tak boleh sekalipun, okay? Bukan nak kata ada hantu kat situ tak boleh pergi. Tak, kita tak boleh nak depend benda tu entirely, okay? Benda tu bermacam-macam makhluk ada dalam hutan tau.
binatang buas apa benda semua, tapi ia tak menghalangkan seseorang tu untuk have adventure. Dan pada waktu yang sama bukan sekadar adventure saja, ia juga macam orang kata menikmati anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hutan-hutan, ketenangan dalam hutan dengan sungai yang flow, semua benda tu memang cantik lah. So memang kalau kita nak hadapkan sebab ada hantu dalam tu yang kita tak nak pergi, tak boleh lah, kita tak boleh ada sifat mentality yang sebegitu. Alright, so Shadows harap korang semua enjoy dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Alright, simple je yang kisah last ni. Alright, sebab dia satu benda yang agak misteri kan. Nak kata menyeramkan tak adalah level seram gila, tapi agak misteri lah bagi mereka-mereka yang mengalami situasi macam tu time diorang berada dekat Sungai Bermis. Alright game banyak semua. So kalau korang suka dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel sebagai tanda sungguhkan korang kepada Shadows. So seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Jangan lupa pergi Sungai Bermis. Best tu mandi sungai. Piu.